Kita teruskan topik pembelajaran kita dalam stress and strain. So, sebelum ni kita telah pun belajar berkenaan dengan axial stress. Okay, di mana ada force yang akan bertindak secara axial. Okay. Dan dia pun ada strain, okay, untuk axial dan strain untuk lateral. Okay, so kemudian kita akan teruskan kita punya pembelajaran untuk topik shear stress dan strain. Okay, kemudian kita akan belajar tentang shear modulus of elasticity. Okay, dan kemudian kita akan masuk kepada subtopik allowable stress dan kemudian kita akan ke topik thermal strain. Okay, ini menyebabkan thermal strain. Okay, so kita akan mulakan dengan shear stress and strain. Kemudian saya akan masuk berkenaan dengan shear modulus of elasticity dan allowable stress, kemudian thermal strain. Okay, so untuk shear stress, okay, so untuk shear stress, a force acting parallel or tangential to a section taken through a material. So it's called a shear force. Okay. So saya bagi satu contoh. Ayat ni awak boleh baca sendiri dalam slide. So dalam shear stress saya bagi satu box. Okay. So ada force yang akan bertindak secara selari dengan permukaan surface box. Okay. So itu dinamakan sebagai shear force. Okay. Dia bertindak secara parallel. Okay. Iaitu V. Okay. So ini adalah shear force. Okay. Ini adalah shear force. So macam mana kita nak calculate shear strain? Okay. So shear strain. Shear stress. Okay, iaitu ini ikon dia. Okay, simbol untuk shear stress. Sama dengan shear force bahagi dengan surface area. Okay, ataupun dia punya surface yang kena pada shear force ni, iaitu pada area ni lah, KE. So ini adalah shear stress. Okay, ini adalah shear stress. Okay, so bagaimana pula dengan shear strain? Okay, shear strain. Okay, so shear strain. Okay, so ini punya simbol dia. Okay, so apabila satu box, okay, dikenakan shear force, okay, so dia akan mengalami perubahan bentuk. Dia akan sengit ke kanan. Okay, so bila dia sengit ke kanan, so dia ada perubahan jarak di sini. Okay, yang dinamakan sebagai X. Sekejap saya padam. Okay, apabila box ni dikenakan daya shear force, so di sini akan ada perubahan. Okay, perubahan bentuk ataupun perubahan jarak. Okay, dan dia ada juga dia punya ketinggian asal.
Okey, kita ingat asal. So, shear strain, okey, shear strain, okey, so sama dengan dia punya perubahan jarak tu bahagi dengan ketinggian box ni. So, ini adalah shear strain. Okey, so ini adalah shear strain. So, ini sahaja teori untuk shear force and shear strain. Sorry, ini adalah teori untuk shear stress dan shear strain. Okay. Shear stress, shear strain. Okay. Dua konsep ni saja ada untuk topik shear. Okay. So kita proceed kepada soalan. Okay, ini nota awak boleh tengok dalam slide nanti. So bagaimana sebelum saya tertinggal, okay. So untuk unit untuk shear strain adalah degrees ataupun radian. Okay. Okay, so ini adalah contoh soalan. Okay, ini adalah contoh soalan. Okay, a punch for making hole. So ada satu punch ni, okay, digunakan untuk menebuk lubang. Okay, so ada satu plate, okay, dan ada satu punch. Okay, ada satu punch. Okay, ada satu punch. Okay, dan ada satu force dikenakan di atas ni. Okay, so bila force ni hentam punch ni, okay, so dia akan tertusuk menembusi plate ni. Okay, so dia akan jadi seperti ini. Dia dah termasuk ke dalam ni. Okay, so di sini akan berlaku dua jenis stress. Okay, so yang pertama adalah axial stress. Okay, axial stress kan punch ni, okay, dia dikenakan axial load. Okay, so dia akan berlaku axial stress yang kita belajar pada awal topik. Dan dia juga akan berlaku shear stress. Okay, so di mana berlakunya shear stress adalah pada di sekeliling punch ni. Okay, di sekeliling punch ni, okay, dia akan bergeser dengan plate tu. Okay, dia akan bergeser dengan plate tu di sekeliling ni. Okay, so di sekeliling ni lah yang akan berlaku shear stress. Okay, so di mana ada force dari atas. Okay, force ini dia dah jadi shear force dah, V. Okay, ada force dari atas dan dia akan bergeser di sekeliling punch ni dengan permukaan plate. Okay, so saya buat satu rakaran yang lebih mudah. Okay, ini saya ambil cross section area pada kawasan ini saja, di mana pertembungan antara punch dengan plate. Okay, ini pertembungan antara punch dan plate dan ada force di sini. Okay, force ni adalah force P yang sama, tapi dalam case shear stress dia dah jadi shear force V. Okay, dan di sekeliling ni akan berlaku shear stress. Okay, so bagaimana kita nak calculate shear stress? Okay, so shear stress okay, sama dengan shear force bahagi dengan cross section area ataupun area yang bertindak terhadap shear force. Okay, so dalam kes ni awak perlukan satu imajinasi di mana
sekeliling punch ni akan berlaku shear stress disebabkan pergeserannya dengan plate ni. Maka saya bentangkan dia punya lukisan hamparan untuk keseluruhan keliling punch ni. Okey. So punch ni, okey, ini adalah hamparan keluasan punch ni. So punch ni asalnya diameternya adalah D sama dengan 20 mm. So bermakna sekeliling punch ni, okey, ukur lilit punch ni itu yang kita akan calculate. Okey, so ukur lilit punch ni adalah pi darab D darab dengan, okey, sorry, maafkan saya. So okey, panjang ataupun ukur lilit untuk punch ni adalah pi darab dengan D. Okey, pi darab dengan diameter. Okey. Dan dia ada dia punya ketebalan dia. Okey. Di mana ketebalan ni adalah represent permukaan punch ni dengan plate ni yang bergeser. So ini adalah ketebalan surface area yang bergeser dengan plate. So kita akan ambil ketebalan plate. Okey. Ketebalan plate iaitu T. So surface area untuk punch ni yang berlaku geseran dengan plate adalah pi D darab T. Pi D darab T. Okay, itu adalah surface area untuk dalam kes ni yang mengalami geseran dengan plate ni. Okay, maka shear stress sama dengan shear force bahagi dengan cross section area. So shear force adalah 110 kilonewton bahagi dengan pi D darab T. D sama dengan 20 darab T sama dengan 8. Okey, maka boleh calculate. Okay, 110 pi darab 20 darab 8. So kita akan dapat, okey, 218, jauh pula saya tulis. Okey. 218.84 Newton per mm square. Okey. Ataupun 218.84 megapascal. So itu adalah nilai shear stress yang kita akan dapat dalam situasi ini. Okey. So bagaimana pula kalau saya tanya berapakah nilai axial stress? Okey, yang simple punya stress. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni. So lagi mudah untuk kita calculate. Okey. Senang saja. Okey. Saya tulis di sini ya. Bukan shear dah. Dia panggil axial stress. Okey. Ataupun normal stress lah. Okey, nama lain ni pun normal stress. Okey. Axial stress. Okey. So stress sama dengan F bahagi A. So apakah F dalam situasi ini adalah P dia lah. Okey, P 110 darab 10 kuasa 3 Newton bahagi dengan A. A ni adalah surface area yang di sini. Sebab dia axial kan. Okay, dia axial. So surface area di sini. So surface area di sini adalah pi D kuasa 2 bahagi pi. Okay. So 110 darab 10 kuasa 3 bahagi pi D kuasa 4. Pi D kuasa 2, 20 kuasa 2 bahagi 4. So sama dengan 2
darab pi bahagi 4. Kosong. Okey, dapatlah 350.14 Newton per mm square ataupun megapascal. Okey. So itulah basic knowledge ataupun basic konsep untuk shear stress. Okey, basic konsep untuk shear stress.